Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat datang ke channel YouTube Pelajar Sakarya. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa untuk tekan butang subscribe di bawah sebelum anda menonton video ini. Video ni bukan hanya khas untuk warga Ya Sakarya, tapi video ni juga untuk semua orang yang nak kenal Ya Sakarya, kepada semua orang luar ataupun para waris yang belum tahu 2-3 benda yang saya akan cerita bab organisasi di Ya Sakarya, organisasi asrama. Sebelum pada tu, peringatanlah pada semua, minta tolong semua adik-adik, para waris dan juga siapa-siapa saja alumni ataupun staff Ya Sakarya yang tengok video ni, boleh pakat share untuk kita kenalkan Ya Sakarya kepada mereka yang di luar sana. Mana tahu ada yang orang kata berminat dengan sekolah kita, ada yang tertarik ataupun seronok tengok sistem di sekolah kita. Walaupun depa ada yang tengok mungkin tak ada anak, nak hantar anak ke sini, tapi depa bantu dari segi lain, dari segi kewangan, dari segi doa depa dan sebagainya lah. Pada hari ini kita nak sembang tentang tajuk sistem ataupun organisasi di asrama Sekolah Menengah Agama Arab Ya Sakarya. Yang pertama sekali, bagi pangkat yang atas sekali, kita ada penyelia asrama. Penyelia asrama ni seorang saja, iaitu Cikgu Zulkifli Muhammad Nur. Seorang saja. Cikgu Zulkifli Muhammad Nur ni, tugas dia apa? Penyelia asrama ni, tugas dia ada kawal seluruh asrama di Ya Sakarya. Ada kawal seluruh asrama di Ya Sakarya. Asrama di sini ada berapa? Mari kita bilang. Yang pertama asrama tahfiz, asrama Juini, asrama perempuan yang nama dia Sajaratul Dur, nama penuh dia. Yang keempat asrama perempuan juga, yang nama dia asrama Sumayyah. Lepas tu di kawasan asrama belakang, Cikgu Zul dia pantau semua sekali. Jadi Cikgu Zul ni sebagai penyelia, dia tak mampulah untuk orang kata apa, nak kawal semua benda ni. Jadi dia ada orang-orang bawah dia. Mari kita tengok siapa dia orang bawah dia. Yang pertama, warden asrama. Dalam semua asrama yang saya sebut tadi, ada dalam 5 asrama lah, ataupun 4 lebih kurang macam tu. Macam asrama perempuan ni, warden dia sama aja, walaupun dia ada 2 asrama, tapi warden yang sama. Jadi Cikgu Zul ni dia tak mampulah nak kawal semua, jenuh dia, letih dia. Macam yang kita duduk di sekolah lah, ada pengetua juga tak mampu untuk nak kawal semua satu sekolah. Jadi pengetua dia ada guru-guru kelas dia. Lebih kurang macam tu lah. Dan bagi Cikgu Zul, orang bawahan dia siapa? Iaitu warden asrama. Yang pertama penyelia asrama, yang kedua warden asrama. Warden asrama, setiap asrama ni dia ada dalam 2 orang warden lebih kurang. Ada yang lebih, ada yang 2 orang, ada juga asrama yang seorang. Ikut pada keadaan lah. Kalau keadaan yang pelajar tak ramai, mungkin ada seorang warden. Yang pelajar ramai, ada dalam 2 ataupun 3 orang warden. Warden ni daripada kalangan siapa? Warden ni juga daripada kalangan guru-guru di sekolah. Lupa saya nak kenalkan, Cikgu Zul ni guru di sekolah juga. Dia guru di sekolah dan dia juga penyelia asrama. Dan warden pun sama. Depa ni daripada golongan orang yang orang yang dah berkahwin, dah kahwin dah. Jadi depa ni guru di sekolah, merangkap warden di asrama. Jadi dalam setiap asrama ni ada, dalam macam saya habaq ni, ada seorang. Ada asrama yang ada 2 orang warden, ada asrama juga yang ada 3 orang warden. Ikut pada keadaan bilangan penghuni asrama tu lah. Kalau ramai orang, ramailah warden dia. Jadi warden ni ada dalam 2 orang. Mereka ni juga dah kahwin. Bila dah kahwin, jawapan dia, mereka duduk di rumah. Rumah mereka pun berdekatan dengan asrama ni lah.
Okey, jadi guru-guru juga depa ni ada kekangan masa untuk nak bahagi masa kepada ahli keluarga, untuk bahagi masa kepada asrama. Jadi depa juga ada pembantu, iaitu orang bawahan depa juga. Siapa dia pembantu depa? Iaitu murabbi. Murabbi, kalau orang perempuan, asrama perempuan depa panggil murabbiyah. Kalau siapa nak tahu, murabbi dan murabbiyah depa ni orang yang ada pengaruh paling besar di sekolah menengah agama Arab Yasar Qaryah. Sebab apa depa ada pengaruh paling besar? Sebabnya depa ni lah orang yang paling kenal waris, orang yang paling kenal budak, orang yang paling tahu macam mana budak tu, dan orang yang banyak tarik orang untuk masuk ke sekolah Yasar Qaryah. Itulah murabbi. Okey. Murabbi ni dia ni daripada golongan mana? Murabbi ni dia dari golongan bekas pelajar sekolah Yasar Qaryah, ataupun orang luar ni tak ramai lah, dalam seorang dua macam tu. Depa ni bekas pelajar, kebanyakan daripada umur depa umur 19 hingga ke 30 lebih kurang macam tu lah. Umur 19 hingga ke 30 umur depa. Okey. Apa tugas murabbi? Murabbi ni antara dia lah, banyak lah tugas dia, banyak. Antara dia murabbi ni, okey, dia boleh bawa handphone. Sebab apa? Sebab bekas pelajar. Dia bukan pelajar dah, dia bekas pelajar. Dan dia bergaji. Gaji dia dibayar oleh pihak sekolah, yang mana waris bayar yuran RM30 sebulan, bersamaan dengan sehari RM1. Seorang pelajar dia bayar sebulan RM30 bersamaan dengan sehari RM1. Jadi nanti pihak sekolah akan kira lah anak buah murabbi ni ada ramai mana, kita akan bagi gaji banyak tu pada dia. Okey, baik. Tak apa, kita tak mau bahas bab gaji tu. Okey. Murabbi ni lagi apa tugas dia? Tugas dia lagi, okey, dia boleh bawa handphone. Sebab apa? Untuk nak berhubung dengan waris. Macam tadi saya kata, dia antara orang yang kenal waris. Okey, selalunya pada awal tahun, dalam minggu pertama pengenalan dia dengan anak buah dia dalam bulan 1 macam tu. Okey, bila kenal je anak buah dia, akan kumpul anak-anak buah dia akan bagi kertas. Okey, hampa salin nombor telefon mak ayah hampa. Ustaz, selalu murabbi ni orang panggil ustaz lah. Ustaz nak buat grup WhatsApp. Selalunya grup WhatsApp lah, jarang murabbi nak buat grup Telegram. Jarang juga murabbi nak buat grup dalam Facebook. Jarang lah. Sebab apa? Sebab WhatsApp ni boleh kata 90% waris-waris pakat duk ada. Jadi kita buat grup WhatsApp. Dan WhatsApp ni dia cepat. Dia kalau internet slow pun boleh mesej. Jadi dia mudah sikit untuk nak berhubung. Okey. Lagi apa lagi tugas murabbi? Sebenarnya grup WhatsApp tu tak wajib, tapi setiap murabbi dia mewajibkan diri dia untuk buat grup WhatsApp untuk dia nak hubung silaturahim dengan waris. Okey, selalu dalam grup WhatsApp ni dia buat apa? Dia post lah bab anak buah dia. Dia add tu hanyalah waris-waris anak buah dia saja. Waris anak buah orang lain, murabbi lain yang add. Murabbi lain yang buat grup sendiri. Jadi kita tak campur semua satu asrama satu grup dak. Nanti jadi serabut. Jadi kita akan buat asing-asing macam tu. Okey, murabbi ni dia akan post lah gambar anak makcik tu duk study ke, duk dalam masjid ke, ada program di sekolah ke, ataupun apa-apa perkembangan bab sekolah, semua benda bab sekolah lah. Selalunya macam tu lah grup WhatsApp ni. Macam kita grup WhatsApp sekolah lah. Ada setengah guru-guru, setengah sekolah ni, kita tak buat grup WhatsApp. Sebab apa? Grup WhatsApp ni menyusahkan bagi pihak sekolah. Contohnya benda apa? Dalam grup WhatsApp, guru-guru buat niat untuk nak post bab sekolah, tapi waris dia masuk dalam grup, dia kata, "Assalamualaikum cikgu, boleh tak tolong tengok anak makcik tu dia makan ke tak makan? Terpawai makcik dia tahu mana? Tak boleh cikgu tolong cari." Tu orang tak buat. Tapi di Yasar Qaryah, setiap murabbi kita galakkan untuk buat lah. Baik, lagi tugas murabbi ni, dia ni tidur di asrama. Kebanyakan daripada murabbi bujang. Bujang macam saya. Bujang dan tak berkahwin lah bujang tu.
Okey, jadi kita akan tidur dengan anak buah masing-masing. Kita akan tidur dengan anak buah masing-masing murabi ni. Okey, sebab apa kita tidur dengan anak buah masing-masing? Untuk nak mudahkan kita berurusan dengan anak buah kita. Murabi ni tugas dia bermula daripada pukul 2 petang, iaitu budak balik sekolah lah. Pukul 2 petang sampai 7 pagi, iaitu lepas subuh. Sebab apa sampai 7 pagi je? Sebab 7 pagi budak dah pergi sekolah. Masa tu murabi boleh rehat lah. Dia nak pergi ke mana, dia ada urusan apa-apa, nak pergi bank ke, nak buat apa-apa urusan peribadi dia. Waktu tu lah waktu rehat dia. Okey, jadi murabi tugas dia yang tu lah. Waktu budak main dia kena ada. Waktu budak buat apa sajalah dia kena ada. Benda yang urusan asrama lah. Waktu semayang dia kena ada dengan budak dan sebagainya. Itulah murabi. Dan murabi juga dia orang yang paling rapat dengan budak, yang dia paling kenal budak dia tu macam mana, perangai macam mana, sikap yang macam mana. Itulah murabi. Okey, dan juga tugas murabi ni banyak benda lah. Dia kena susun atur program-program di asrama dan sebagainya lah, dengan dibantu. Saya tak habis lagi. Organisasi yang ketiga baru tadi, dengan dibantu oleh, okey, yang pertama tadi penyelia asrama Cikgu Zul seorang dia aja. Yang kedua warden asrama. Yang ketiga murabi, iaitu orang yang paling rapat dengan waris dan orang yang paling kenal waris. Waris apa-apa banyak berhubung dengan murabi. Walaupun urusan tu urusan sekolah, tapi waris suruh murabi. Sebab apa? Sebab waris ni dia dah rapat dah dengan murabi. Dia ada grup WhatsApp apa semua ni. Dia dah kenal dah murabi anak dia tu. Jadi dia agak malu untuk nak berhubung dengan guru di sekolah. Macam tu lah. Okey. Dan murabi ni juga dia pun adalah pembantu dia. Pembantu dia ni, okey, saya lupa nak abang. Murabi ni kalau kita nak mudah faham, dia ni macam dengan guru kelas di sekolah. Kita semua faham kan guru kelas. Setiap kelas tu ada guru. Okey, saya lupa nak abang lagi satu benda. Murabi ni banyak lah jawab dia. Macam warden tadi, penyelia asrama seorang. Warden ada dalam 2 orang macam tu. Jadi murabi dia ada banyak lah. Sebab setiap asrama ni dia paling-paling kurang pun dalam macam asrama Juini ni di belakang saya, dia ada 18 bilik. 18 bilik. Jadi dia banyak. 3 tingkat, 18 bilik. Di asrama lain saya tak pastilah. Sebab saya tak duduk di asrama lain, di asrama perempuan. Di asrama belakang tu saya tahu di kawasan. Sebab apa nama dia asrama belakang? Sebab dia duduk di belah belakang dekat sekolah tu. Dia dalam asrama belakang tu dia ada pagar lah. Dia ada pagar. Dalam pagar tu ada 4 asrama, tapi seorang je warden yang bentau. Sebab apa? Sebab mereka pelajar tak ramai. Dia ada 4 asrama dan setiap asrama ada nama dia pula. Yang tu tak apa kita bincang bab lain yang tu. Yang ni kita cuma fokus kepada organisasi asrama. Okey. Jadi murabi ni dia ada ramai lah. Dia ada ramai untuk nak bantu warden untuk nak pantau dan mudahkan urusan dia lah. Kalau seorang mana mampu kan. Kalau seorang nak pantau satu asrama dalam 18 bilik ni, mungkin ada dalam 300 orang ataupun 200 lebih. Lebih kurang macam tu. Jadi dia pun tak mampu. Dia ada ramai lah, lebih kurang dalam 10 orang macam tu. Okey. Dan murabi juga dia ada pembantu dia. Siapa pembantu dia? Kita panggil fasilitator ataupun fasilitator. Dalam ringkasan nama dia Fesi. Fesi ni daripada golongan mana? Depa ni daripada golongan tingkatan 4, 5 dan juga 6. Okey, kalau kita nak faham, murabi ni dia ibarat guru kelas tadi. Murabi ibarat guru kelas. Fesi ni ibarat pengawas di sekolah. Macam tu, lebih kurang gerak aja dia. Dan Fesi ni juga dia akan duduk bilik sekali dengan budak. Contoh macam saya murabi tingkatan 3. Saya akan duduk di bilik tingkatan 3. Saya duduk dengan budak, adalah ruang bilik kecil dengan saya tu, untuk mudah kami nak buat kerja, nak bincang dan nak salin pakaian apa semua. Kalau dengan budak ni kita segan lah sikit. Kita buatlah ruang bilik kecil kita tu di contoh di dalam satu kelas tu.
Okey, kita tutup lah dengan loker tu. Okey, kita buat bagi jadi bilik kita. Okey, dan Fesi juga depa ni duduk dengan budak juga. Lebih kurang macam dengan murabi. Okey, cuma Fesi ni ada halangan dia lah. Dia juga sebagai pelajar macam saya abang dia. Kerja dia macam pengawal di sekolah. Dia daripada kalangan tingkatan 3, 4, 5. Daripada kalangan tingkatan 4, 5 dan juga 6. 4, 5, 6. Okey, mereka ni tak boleh bawa handphone. Mereka tak boleh bawa motor. Macam murabi boleh bawa kenderaan, boleh bawa handphone dan sebagainya lah. Macam Fesi ni, tugas dia macam dengan pengawal di sekolah. Dia bantu murabi. Contohnya kok murabi ada urusan di luar. Ada contoh duk tengah waktu study malam ataupun waktu study siang ataupun sebagainya, murabi ni dia keluar bawa budak pergi ke hospital, jadi Fesi lah akan bantu tolong pantau murabi ni untuk buat apa-apa urusan dengan anak buah depa. Dan dia ni sebagai pembantu lah. Okey, tu yang keempat. Yang pertama tadi penyelia asrama, yang kedua warden asrama, yang ketiga murabi, yang keempat Fesi, yang kelima organisasi di asrama kita ada ketua bilik. Peranan ketua bilik kalau kita nak faham, dia ni macam dengan ketua kelas di dalam sekolah. Ketua kelas di dalam sekolah kita lah. Sekolah masing-masing lah, semua orang. Setiap sekolah dia ada ketua kelas dia. Ketua kelas ni dia umur sama dengan mereka. Contoh saya murabi tingkatan 3. Umur saya 20 tahun. 20 lebih dah. Umur saya 20 lebih. Saya ada adik-adik Fesi saya daripada kalangan kata 4, 5 dan 6. Saya juga ada pembantu yang kedua saya iaitu ketua bilik. Ketua bilik saya jaga tingkatan 3. Ketua bilik tu pun tingkatan 3. Dia akan bantu kami lah. Contoh kami kata ketua bilik, tolong kumpul Zat, kita ada taklimat bab asrama. Okey, jadi ketua bilik akan kumpul depa abang kata, kumpul ni. Ustaz nak suruh kumpul, nak bagi taklimat bab asrama apa semua. Lebih kurang macam tulah. Itulah peranan ketua bilik. Okey. Sekadar tu saja ringkasan cerita kita. Ringkas tak ringkas mana 17 minit juga. Okey, jadi ringkasan kita macam itulah saja saya cerita ni untuk nak perkenalkan organisasi di asrama Yayasan Qaryah ni kepada depa di luar sana. Jadi siapa yang nak dengar, siapa yang tengok video ni boleh tolong sebab tunjuk dekat jiran kita, kat makcik kita, kat adik kita. Kalau pakcik-makcik ni ada adik yang anak dia dah jahanam, tolong promote Yayasan Qaryah. Habaq depa mai hantar anak ngaji di Yayasan Qaryah. Boleh kenal semua murabi, kenal guru-guru, kenal warden, kenal semua Fesi, kenal kawan-kawan depa semua di sini. Seronok ngaji sini. Boleh pakcik-makcik boleh tolong promote. Kita ramaikan budak-budak yayasan. Habaq kat depa pada tahun 2021 mai ambil borang je terus diterima masuk ke Yayasan Qaryah. Jadi share banyak-banyak video ni. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi pahala kat kita sebab kita tolong promote sekolah agama kepada semua orang di luar sana. Walaupun mereka tak hantar anak, tapi mereka boleh tahu perkembangan kita, mereka support kita, mereka tolong cerita tentang kebaikan sekolah kita pun tu dah cukup baik dah bagi kita. Okay, sekadar tu saja. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Terbaik semua yang support kami. Terima kasih.